Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu kita sekali lagi dalam Pastikan Sahih edisi Selasa 22 Februari 2022 bersama saya Aziz Zana Alam. Kerap lakukan latihan pernafasan untuk membantu udara masuk ke dalam paru-paru anda dan membersihkan rembesan. Bagaimana cara untuk melakukan latihan pernafasan ini? Anda boleh saksikan video latihan pernafasan di aplikasi MySejahtera. Baik, kita mulakan hari ini dengan berita viral. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor berusaha mengesan dua individu bagi membantu siasatan kes agensi berkenaan. SPRM menerusi kenyataan memaklumkan individu pertama dikenali sebagai Kor Junhan Lais Kevin 32 tahun dan individu kedua Muhammad Nizamuddin Mok Iskandar 20 tahun. Sehubungan itu, orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai dua individu berkenaan diminta menghubungi Pegawai Penyiasat PPS Ahmad Nuri Muda di talian 0172047355 atau 0355256500. Baik, berikutan dakwaan kematian seorang remaja lelaki berusia 13 tahun setelah 18 hari menerima vaksin COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah dalam ucapan di Twitter menyatakan rasa duka cita bagi pihak Kementerian Kesihatan KKM. Beliau turut memaklumkan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor ketika ini sedang menjalankan siasatan klinikal bersama-sama pasukan forensik namun masih belum menerima hasil siasatan berkenaan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin pula dalam reaksi pantasnya telah meminta Dr. Noor Hisham untuk mengeluarkan kenyataan dalam tempoh terdekat. Khairy turut menyampaikan rasa duka cita kepada ibu bapa remaja berkenaan. Baik, bantuan kemanusiaan seberat 5 tan akan dihantar kepada rakyat dan kanak-kanak Afghanistan yang memerlukan sempena misi bantuan kemanusiaan Malaysia untuk Afghanistan. Menurut Kementerian Dalam Negeri menerusi satu kenyataan, bantuan tersebut yang meliputi pakaian musim sejuk, jaket, selimut dan susu tepung bertujuan membantu krisis kemanusiaan yang meruncing di negara itu. Menurut kenyataan itu lagi, bantuan ini merupakan kerjasama di antara Kementerian Luar Negeri dan sektor swasta iaitu Golden Horses Digital Investment Bank dan pertubuhan bukan kerajaan lain. Tambahnya, bantuan ini merupakan sumbangan rakyat Malaysia yang diharap dapat meringankan penderitaan rakyat Afghanistan semasa musim sejuk yang sedang melanda negara itu ketika ini. Baik, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 telah mendapat perkenan diraja pada 19 Januari 2022 dan dimasukkan dalam warta pada 25 Januari 2022. Sehubungan itu, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan tarikh bermulaan kuasa Akta A1644 ini pada 22 Februari 2022. Secara keseluruhannya, terdapat 17 peruntukan dipinda dengan penambahbaikan yang melibatkan pindaan bagi perkara-perkara yang berikut. Antaranya pindaan kepada tafsiran pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan, peningkatan hukuman penjara dan pengenaan hukuman sebatan serta peruntukan kesalahan yang lebih berat termasuk melibatkan penjawat awam. Baik, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil ingin memberikan saranan kepada semua pembayar cukai agar membuat semakan status sekatan perjalanan terlebih dahulu sebelum merancang untuk keluar negara bagi sebarang tujuan. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan bahagian komunikasi Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Hasil, sekatan perjalanan ke luar negara adalah tindakan yang dikenakan oleh Hasil kepada individu dan pengarah syarikat yang tidak melaksanakan cukai pendapatan, cukai keuntungan harta tanah serta cukai syarikat. Tambah kenyataan itu, pemakluman tindakan tersebut akan dibuat ke alamat terakhir yang dikemas kini oleh pembayar cukai kepada Hasil melalui data pencukaian terkini yang direkodkan.
Baik, dalam perkembangan yang berlainan, pertandingan Virtual Tax Edu Challenge 2022 anjuran hasil berjaya menarik penyertaan 75 pasukan yang mengandungi 319 orang mahasiswa dari 28 buah institusi pengajian tinggi dan kolej politeknik dari seluruh Malaysia. Menurut hasil, dalam satu kenyataan, pertandingan yang julung kali diadakan bersempena dengan sambutan Hari Hasil ke-26 ini bertujuan untuk memberikan pendedahan awal kepada para mahasiswa tentang peranan dan kepentingan cukai kepada pembangunan negara. Menurut kenyataan itu, ia juga diharapkan dapat melahirkan golongan mahasiswa cerdik cukai yang akan membantu hasil mempromosikan kesedaran cukai dalam kalangan rakyat di negara ini. Menurutnya lagi, Virtual Tax Edu Challenge 2022 ini melibatkan sebanyak 5 checkpoint berorientasikan kepada pengenalan umum hasil, manfaat cukai, aplikasi Easy Hasil, BYR Hasil serta pelepasan cukai yang perlu disempurnakan oleh setiap kumpulan. Berikut merupakan kesedaran cyber, khususnya etika dalam menggunakan internet dan media sosial. Elakkan dari memuat turun aplikasi yang tidak diketahui tahap keselamatannya, serta elakkan juga dari menggunakan media sosial bagi tujuan peribadi semasa waktu pejabat. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Baik, kita bertemu kembali dan industri halal yang telah dikenal pasti sebagai sektor strategik dan berimpak tinggi di bawah perancangan Malaysia ke-12 RMK12 akan meningkatkan kapasiti dan keupayaan Malaysia dalam meningkatkan pembangunan tenaga kerja halal, memacu pembangunan industri termasuk penyertaan bumi putera, meningkatkan daya saing produk dan menjadikan Malaysia sebagai hub halal global. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, beliau yakin strategi yang digariskan di bawah pelan itu akan membuka pintu masuk kepada peluang tanpa sempadan, terutamanya untuk memanfaatkan keupayaan keusahawanan golongan belia. Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, kapasiti dan keupayaan industri halal negara akan dipertingkatkan sebagai hub halal global. Muhammad Azmin turut menggesa perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk memanfaatkan kemudahan kewangan Islam melalui platform pendigitalan yang menawarkan produk dan perkhidmatan patuh syariah yang inovatif untuk membantu mengatasi kekangan aliran tunai. Baik, golongan berpendapatan rendah berusia 40 tahun ke atas yang juga penerima bantuan prihatin rakyat BPR boleh mendapatkan saringan kesihatan percuma menerusi skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40, Peka B40. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi hantaran video di aplikasi TikTok yang dikongsikannya di akaun Twitternya pada malam Isnin memaklumkan pendaftaran tidak diperlukan. Khairi berkata sebaliknya, untuk memanfaatkan kemudahan itu, individu berkenaan boleh melayari laman sesawang Peka B40 di pekab40.com.my bagi menyemak kelayakan dan lokasi klinik yang berdaftar di bawah Protect Health Corporation Sendirian Berhad. Skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 bertujuan untuk menampung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah dengan memberi fokus terhadap penyakit tidak berjangkit. Antara manfaat PKB40 adalah saringan kesihatan percuma, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan insentif tambang pengangkutan. Beritahu ahli keluarga tentang skim PKB40 ini jika mereka berumur 40 tahun ke atas dan penerima bantuan sara hidup untuk mendapatkan manfaat-manfaat ini. Tiada pendaftaran khusus diperlukan. Layari pkb40.com.my untuk semak kelayakan dan lokasi klinik yang berdaftar di bawah Protect Health.
Baik, penggunaan sekolah menengah bagi pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor akan diperincikan selepas Kementerian Pendidikan mengadakan perbincangan lanjut dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR esok. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, perbincangan awal telah diadakan kedua belah pihak bagi memastikan persiapan peperiksaan SPM tidak terganggu. Sebab itu pihak kementerian sedang duduk berbincang dengan pihak SPR supaya tidak gunakan bilik-bilik, kalau terpaksa gunakan sekolah, supaya tidak digunakan bilik-bilik yang mana digunakan untuk tujuan peperiksaan. Ini bagi memastikan susun atur itu tidak diganggu, ya, kerana kita khawatir nanti susunan indeks kedudukan pelajar dan sebagainya akan menjejaskan proses pelaksanaan peperiksaan itu dan proses pembarkahannya nanti. Sebab setiap kertas peperiksaan itu disusun dengan rapi mengikut indeks-indeks dan barkod yang telah ditetapkan. Seterusnya, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menyasarkan seramai 20,000 usahawan luar bandar berdaftar dengan aplikasi e-dagang baharu iaitu e-Desa menjelang hujung tahun ini. Menterinya Datuk Seri Mazhir Khalid berkata aplikasi tersebut dibangunkan khusus untuk industri kecil dan sederhana. IKS di luar bandar memasarkan produk keluaran mereka. Kita di Kementerian Pembangunan Luar Bandar mempunyai banyak agensi yang memberi pinjaman, grant, khidmat nasihat kepada peniaga-peniaga kecil ataupun memberi perkhidmatan untuk meningkatkan produk dan juga kualiti peniaga-peniaga kampung atau peniaga-peniaga di luar bandar. Juga kerajaan sedang berusaha untuk mengguna pakai satelit bagi memperluas rangkaian internet kepada seluruh masyarakat di negara ini. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, penggunaan satelit itu sebagai alternatif kepada rangkaian internet 5G dan 4G yang sedang dalam peringkat memastikan semua kawasan tidak mengira halangan berbukit mahupun perairan laut mendapat liputan itu. Beliau berkata banyak rungutan diterima terutamanya daripada penduduk di kawasan pedalaman yang sukar mendapatkan akses internet. Banyak prosedur-prosedur yang kena buat. Dia tak macam kita buat elektrik dan air, dah ada lama dah. Tapi ini kena buat undang-undang baru dan sebagainya, jadi lambat. Jadi sebab tu hari ini kita bagi satu syarikat lain untuk uruskan 5G ini. Di samping itu juga, kalau lambat, maka sekarang ni kerajaan tengah berusaha untuk buat satelit. Kita cover dengan satelit sebab kadang-kadang ni line ni 5G dan 3G, 4G ni semua 4G sekarang 3G dah tak ada, 4G ni semua kadang-kadang ada kawasan berbukit tak dapat, kawasan laut nelayan tak dapat, banyak tempat yang kita tak cover sebab dasar kita ni kita nak kalau boleh connectivity ni internet sampai ke semua tempat negara kita ni supaya dia ni macam api dan air, semua rakyat patut dapat. Kerajaan Perak tiada halangan untuk para peniaga menjalankan aktiviti bazar Ramadan di dalam kawasan masjid sepanjang bulan Ramadan akan datang selagi prosedur operasi standard SOP dipatuhi sepenuhnya. Bagaimanapun, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad menjelaskan ia harus mendapat persetujuan ahli jawatan kuasa masjid dan lesen dari pihak berkuasa tempatan PBT terlebih dahulu. Tempat itu hendaklah dipersetujui oleh jawatan kuasa masjid. Okay. Yang kedua, dia ada lesen yang perlu diperolehi daripada PBT. Walaupun dulu PBT tidak mengenakan bayaran lesen, tapi lesen kena dapat. Cuma dulu tak dibayar. Saya tak tahu keputusan baru ni. Dulu tak dibayar, tapi lesen kena ada untuk membolehkan itu. Cuma site itu bergantung kepada keputusan jawatan kuasa masjid yang berkenaan.
Keputusan pengoperasian bazar Ramadan di negara ini dijangka dimuktamadkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan COVID-19 peringkat negeri minggu depan. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow berkata, kerajaan setakat ini belum memutuskan mengenai pengoperasian bazar Ramadan tersebut. Pihaknya akan melihat pembentangan situasi semasa COVID-19 dalam mesyuarat itu sebelum membuat sebarang keputusan. Kita nak lihat keadaan walaupun pusat sudah menyatakan boleh buka, tetapi segala keputusan pun tertakluk kepada situasi semasa. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein disahkan positif COVID-19. Pejabat Menteri Kanan Pertahanan dalam kenyataan memaklumkan Hishamuddin yang telah menerima dos penggala kini sedang menjalani tempoh kuarantin yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM. Menurut kenyataan itu, Hishamuddin sememangnya menjalani ujian pengesahan COVID-19 jenis RT-PCR secara berkala selain turut kerap melakukan ujian pengesahan secara kendiri self-test melalui kaedah RTK antigen. Kenyataan itu juga memaklumkan bahawa Menteri Kanan Pertahanan itu akan terus memantau dan menjalankan tugas yang sesuai sepanjang tempoh beliau di kuarantin. Sebanyak 564,220 individu atau 15.9% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun ini di Malaysia telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Big Kids setakat semalam. Berdasarkan data menerusi laman web COVID Now, sejumlah 14,078,456 atau 59.8% populasi dewasa di dalam negara pula telah menerima dos penggalak COVID-19 dan seramai 22,945,040 atau 97.5% lengkap vaksinasi, manakala 22,222,810 atau 98.7% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, sejumlah 2,799,132 individu atau 90% daripada kumpulan itu telah melengkapkan vaksinasi mereka, manakala 2,886,655 atau 92.8% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Baik, Kementerian Wilayah Persekutuan KWP tidak akan berkompromi dengan mana-mana peniaga di Pasar Harian Selayang PHS dan Pasar Borong Kuala Lumpur yang menyewakan lesen premis perniagaan mereka kepada warga asing. Timbalan Menterinya Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata tindakan penguatkuasaan boleh diambil dengan menamatkan serta-merta lesen premis perniagaan mereka dan disenarai hitamkan daripada memohon lesen perniagaan baru. Sementara itu, di BKL dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya telah membukukan permohonan lesen baru bagi premis perniagaan di sekitar pusat bandar utara itu bagi mengawal aktiviti warga asing yang menjalankan perniagaan di kawasan tersebut. Baik, hantaran status di media sosial seperti akaun Facebook peribadi pengguna berkenaan isu minyak masak paket tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, perlu ia disalurkan kepada akaun rasmi pihak berwajib. Pengurusi Jawatankuasa Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Integrasi Nasional dan Masyarakat Sivil Perak, Datuk Abdul Yunus Jahmeri berkata ini kerana semakan dan tindakan segera pihak berwajib memerlukan laporan rasmi pengguna termasuk netizen dengan menggunakan saluran yang bersesuaian. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program Back to School di Dewan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Tanjung Padang, Perak semalam sebagai mengulas dakwaan ada pekedai di Taiping yang enggan menjual minyak masak paket dengan syarat pelanggan membeli barangan lain di kedai.
Baik, Malaysia ialah rakan kongsi ideal pertanian lestari kerana ia memiliki semua unsur seperti rizab yang bernilai, sumber alam dan bahan mentah serta peluang untuk pertanian lestari berkembang maju. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MEFI Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, selain daripada semua unsur itu, Malaysia juga merupakan sebuah negara dengan persekitaran mesra perniagaan, infrastruktur berkelas dunia dan memiliki tenaga kerja berkemahiran tinggi. Tambahnya, ini diperkukuhkan dengan komitmen kerajaan menerusi Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 Malaysia. Selain daripada dasar agro-makanan kebangsaan 2.0 di bawah MEFI yang dirumuskan agar sejajar dengan agenda matlamat pembangunan lestari 2030 dan lain-lain dasar kebangsaan mengenai perubahan iklim dan kepelbagaian biologi. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Baik, seterusnya adalah hebahan aktiviti yang akan dilakukan dalam waktu terdekat. Yang pertama adalah inklusif bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Seri M. Saravanan iaitu Menteri Sumber Manusia yang akan dilakukan pada 8.40 malam ini. Dan juga bicara naratif Semarak Niaga Keluarga Malaysia bersama dengan Rizal Naini iaitu Ketua Pegawai Eksekutif SME Corporation Malaysia dan juga Profesor Dr. Barjorai Badrai iaitu penganalisis ekonomi pada malam ini juga jam 9 malam. Baik, jangan lupa untuk ikuti HKK Hari Kraft Kebangsaan pada 23 Februari iaitu dan juga sehingga 7 Mac pada jam 10 pagi hingga 10 malam di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Baik, pertandingan Reka Cipta Maskot RTM bertemakan digital iaitu pada tarikh tutup adalah pada 24 Februari 2022 dan hadiah mesti dimenangi sebanyak RM1,800. Layari rtm.gov.my untuk terma dan juga syarat. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk bersama dengan pengacara Nadia Nordin pada hari Khamis dan saya lagi esok. Dengan itu, salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.